Halo, halo, halo. Selamat kembali ke channel saya di Onji Praso. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa anda bersama dengan saya bagi menerangkan topik PJPK kita yang seterusnya. Apa kabar semua? Rasanya semuanya berada di rumah masing-masing. Sila jaga diri, patuhi SOP kerana setakat ini rumah adalah tempat yang selamat untuk kita semua. Jadi tanpa membuang masa, kita meneruskan topik hari ini iaitu unit yang ke-6 di bawah topik besar olahraga. Okey, di bawah topik yang ke-6, kamu boleh rujuk dalam buku teks olahraga asas dan saya hanya fokuskan dengan satu tajuk, lompat kijang. Lompat kijang yang akan kita fokuskan pada hari ini. Bagi yang mempunyai buku teks, sila rujuk muka surat 92. Buku teks PJPK tingkatan 3. Jadi sebelum itu, kita akan kamu akan didedahkan dengan 3 jenis lonjakan sebelum mendarat. Okey, lonjakan sebelum mendarat. Okey, cuba masing-masing tanya diri sendiri. Uji diri sendiri. Apakah 3 jenis lonjakan sebelum mendarat yang kita ketahui? Okey, boleh cuba untuk membuat refleksikan diri di sini. Cuba huraikan apakah 3 jenis lonjakan sebelum mendarat sebelum saya meneruskan ke slide yang seterusnya. Baik, ini adalah 3 jenis lonjakan tersebut yang akan kita huraikan bersama-sama selepas ini. Lonjakan pertama, lonjakan kedua dan lonjakan yang ketiga. Ada 3 jenis lonjakan, tapi cikgu, apakah perbezaan 3 jenis lonjakan itu? Okey, mungkin ini adalah persoalan yang kamu fikirkan sekarang. Jangan risau, kekal bersama dengan saya sehingga di penghujung video ini. Dengar lagu dulu. Baik, yang seterusnya. Lonjakan yang pertama ataupun melonjak hop dilakukan dengan lonjakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. Betul atau tidak dengan apa yang kamu cuba untuk huraikan sebelum ini? Dengan apa yang kamu fikirkan sebelum ini? Jika betul, tanya. Baik, saya ulangi. Lonjakan pertama di dalam lompat kijang dilakukan dengan lonjakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. Jika kamu melonjak dengan kaki kiri, kamu mendarat juga dengan kaki kiri. Kamu melonjak dengan kaki kanan, mendarat dengan kaki yang kanan. Baik, kita pergi ke slide yang seterusnya. Ini adalah lonjakan yang kedua. Lonjakan kedua di dalam lompat kijang ataupun melangkah ataupun step. Ingat step, ingat saya. Dilakukan dengan melonjak sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang satu lagi. Di sinilah perbezaannya. Okey, lonjakan yang pertama tadi kamu melonjak dan mendarat dengan kaki yang sama. Manakala lonjakan yang kedua ini kamu melonjak dengan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang satu lagi. Kamu melonjak dengan kaki kiri, kamu mendarat dengan kaki yang kanan. Baik. Terima kasih memberi perhatian setakat ini. Boleh jelas dengan lonjakan yang kedua. Okey, seterusnya kita pergi ke lonjakan yang ketiga. Lonjakan ketiga atau melompat, jump.
dilakukan dengan melonjak sebelah kaki dan mendarat di kawasan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Bukannya mendarat dengan kaki kiri, bukan mendarat dengan kaki kanan, dua-dua bukan. Tetapi mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Itu adalah lonjakan yang ketiga. Yeay, siapa jawab betul tadi? Saya tepuk tangan untuk semua. Jadi, semua pelajar boleh jelas dengan 3 jenis lonjakan sebelum mendarat. Okey, boleh nampak perbezaan yang dilakukan dalam ketiga-tiga jenis lonjakan tersebut kan? Baik. Kalau anda faham setakat ini, mudah untuk kamu meneruskan slide yang seterusnya. Okey, kita akan pergi ke fasa lompat kijang. Okey, ada fasa-fasa di sini seperti yang disenaraikan. Fasa lari landas, bukan fasa lari ke tandas. Bukan fasa lari ke tandas. Ini adalah fasa lari landas. Yang kedua adalah fasa melonjak. Okey, fasa melonjak. Manakala yang ketiga, fasa melangkah. Dan yang keempat, fasa melompat. Alright. Kita pergi ke fasa yang pertama. Okey, bagi gambar ini yang lebih jelas boleh rujuk dalam buku teks masing-masing muka surat 92 hingga 93. Okey, ini adalah fasa lari landas. Jarak lari landas bergantung kepada keupayaan atlet. Okey, atlet muda biasanya mengambil 10 hingga 15 langkah. Teknik larian sama seperti lari percut. Okey, kekerapan langkah ditambah pada penghujung larian sementara hala laju larian ditingkatkan sepanjang larian. Okey, daripada gambar ini kamu boleh merujuk kepada aksi telapak kaki aktif dan pantas dengan pergerakan ke bawah dan belakang. Okey, kamu kena ingat teknik larian sama seperti lari pecut. Bukannya kamu berlari lenggang kangkung sebelum kamu melonjak, tetapi di dalam fasa ini kamu memecut. Baik, kita pergi ke fasa yang kedua iaitu fasa melonjak. Fasa melonjak meliputi hampir 1/3 jarak lompatan yang melibatkan aksi melonjak dan mendarat dengan kaki yang sama. Okey, melibatkan aksi melonjak dan mendarat dengan kaki yang sama. Boleh rujuk pada gambar ini. Badan dalam keadaan tegak, paha kaki bebas ditarik ke posisi mendata dengan pantas. Okey, kemudian arah lonjakan ke hadapan dan bukan ke atas dan kaki yang melonjak dibawa ke hadapan dalam keadaan ekstensi sebagai persediaan untuk mendarat. Okey, ada barcode di situ, fasa-fasa dan lompat kijang. Kamu boleh scan untuk mendapatkan maklumat yang selanjutnya untuk fasa melonjak. Baik, yang ketiga, fasa melangkah. Objektif fasa ini adalah untuk menyamakan dengan jangka masa fasa melonjak dan mencapai ketinggian lonjakan. Fasa melangkah meliputi hampir 1/3 jarak lompatan dan melibatkan melonjak dan mendarat dengan kaki yang berlainan. Kaki yang berbeza di situ. Okay, badan macam mana dengan kedudukan ataupun posisi badan? Okay, badan dalam keadaan yang tegak. Bagaimana juga dengan kaki lonjakan? Ekstensi sepenuhnya. Dan kedua-dua tangan perlulah dihayun ke atas untuk membantu menaikkan badan. Boleh terbang sudah ni. Paha kaki bebas di bawah paras mendatar ataupun lebih dan juga kaki bebas ekstensi ke hadapan dan ke bawah. Okey. Itu adalah dalam fasa yang ketiga iaitu fasa melangkah. Selepas melari,
kamu melonjak dan melangkah, dan sekarang kita pergi ke fasa yang keempat, iaitu fasa melompat. Fasa ini adalah untuk melonjak pada sudut lonjakan yang optimum. Fasa melompat meliputi hampir 1/3 jarak lompatan dan melibatkan aksi melonjak dengan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua kaki. Jelas di sini. Mulanya dimulakan dengan badan dalam keadaan yang tegak, kedua-dua tangan diayun ke atas untuk membantu menaikkan badan dan kedua-dua tangan dihayun ke atas dari belakang. Baiklah, yang paling penting di sini di dalam lompat kijang ini, anda haruslah mengingati 4 fasa ini. Yang pertama tadi adalah fasa lari landas, yang kedua fasa melonjak, yang ketiga fasa melangkah, dan yang keempat fasa melompat. Okey, so terima kasih kerana menonton. Bersama dengan saya lagi pada video yang akan datang. Teruskan bersama dengan channel Onji Praso.